Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaqulun min indi ibadika fil ardi fayaqulu lahum kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka fayaqulu wa maza yas'aluni qalu jannatak qala wa harra'u jannati qalu la ya rab qala fa kaifa law ra'au jannati. Artinya, sambung daripada hadis sebelum ni, yakni cerita mengenai sekumpulan malaikat yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Apabila bertemu dengan majlis zikir, maka malaikat-malaikat tu sangat berminat. Bukan kata berminat, dan dia ditugaskan khas untuk mencari majlis-majlis ilmu. Maka bertindak, banyak tak banyak, ramai tak ramai malaikat ni, sehingga sampai ke langit bertindak dia. Kita kalau ramai tak bertindak setara tu, bertindak sampai ke langit. Lepas pada sudah majlis ilmu, maka pokok dia naik tempat asal dia, yakni di langit tempat. Maka apabila naik ke langit, maka bertanya Allah Ta'ala akan mereka itu, padahal ia terlebih tahu dengan kelakuan mereka itu. Maka Tuhan tanya kepada malaikat, daripada mana ni mari? Tuhan tahu dah, Tuhan yang tugaskan mereka mencari majlis ilmu. Tetapi kalulah Tuhan tak tanya, maka tak ada cerita. Maka kita tidak tahu kelebihan majlis ilmu. Maka tujuan Tuhan tanya bukan nak maklumat untuk diri dia, tetapi supaya makhluk kita ni tahu gapo dia kelebihan majlis ilmu. Maka kalau kita macam wak lolok tanyalah, mari mana? Daripada mana kamu datang? Maka sembah mereka, yakni malaikat, daripada hamba-Mu di dalam bumi. Saya mari daripada bumi. Mari daripada bumi, pergi bersama dengan hamba-Mu.
Maka Tuhan tanya bagi mereka itu, betapa kamu tinggal ke akhir hamba-hambaku itu. Mu tinggal jadi buat gapo dia. Saat ni mu pergi jumpa bapak dia. Okey, mu tinggal lah ni naik ke langit jadi buat gapo dia, tinggal ni buat gapo dia. Maka sembah mereka itu, kami tinggalkan akan hamba-Mu itu padahal mereka mengucap tasbih. Hamba tinggal tadi dia tengah duk sebut tasbih. Subhanallah. Dan mengucap zikir, ikutlah la ilaha illallah kau gapo. Dan memuji akan dikau duk sebut alhamdulillah. Dan memohon mereka itu akan dikau, dia tengah berdoa duduk gapo. Yakni majlis-majlis memperingati Allah. Sama ada majlis ilmu, majlis zikir. Kerana banyak riwayat, ada riwayat kata majlis ilmu, ada riwayat kata majlis berzikir. Yang penting mengingati Allah dan membesarkan Allah. Maka Tuhan pun kata, apa yang dipohong mereka itu, mu kata dia duk berdoa ni. Berdoa gapo dia minta gapo dia minta dalam majlis zikir tu. Apa kau harapan orang yang hadir dalam majlis tu? Ya ada harapan ke? Harapan gapo dia? Ya nak gapo dia dalam majlis tu? Saja-saja hadir ke? Nak menuh ruai ke? Tak gapo dia? Maka sembah mereka itu malaikat memohon mereka akan syurga-Mu. Maka dia buat duk berzikir duduk gapo tu tak lain tak bukan nak suruh masuk syurga, nak boleh syurga. Nah. Maka firman-Nya katanya Allah Taala, adakah melihat mereka akan syurgaku? Dia nak saat ni dia tengok ke dak syurga. Dia bersungguh sangat duduk zikir, duduk berdoa, duduk sebut nama hamba, nak masuk syurga tu dia tengok ke dak. Sembah mereka itu, kata malaikat, tiada melihat mereka itu akan dia, hai Tuhanku. Tak tengok lagi. Mati baru boleh tengok. Sore abuk nampak belalok putih mata, tak ada tengok mulai syurga pun. Maka firman Allah Ta'ala, betapa lagi jika mereka melihat akan syurga-Mu. Lagu mana kalau pok dia tengok syurga? Ibadat dia lagu mana kalau dia tengok syurga depan mata? Misalnya sebelah kiblat ni nampak syurga. Lagu mana pok kita mengaji? Lagu mana pok kita berzikir? Lagu mana pok kita semaya subuh? Lagu mana kita baca kunut? Lagu mana? Kalau syurga duduk depan mata, nampak tu gak. Kau suka selok. Semaya kecek rasa. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Sebut kemain selawat ke apa dia. Dah syurga depan mata. Tetapi balasan Tuhan itu ujian. Tuhan nak uji. Kerana apa? Kalau tunjuk awal, semakin tidak ikhlaslah manusia. Tu pun Tuhan tak sewi ingatlah mana, Tuhan tak tunjuk syurga. Kalau tidak habis tak ingat pak Tuhan. Kerana syurga ni sangat indah berbanding dengan dunia. Lebih-lebih lagi musim orang tekan lagu ni, kalau syurga nampak gak. Tak ingat ke Tuhan dah pula, ingat ke syurga. Tak imam, tak bela, tak siap. Oh jangan. Hok mana nampak ada syurga sikit tu gak pergi tu gak bergerak ni. Maka katanya Tuhan lagu mana kalau dia nampak syurga? Qalu ayastajirunaka qala wa mimma yastajiruni qalu min narika fayaqulu harau nari qalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'auha. Artinya maka sembah segala malaikat meminta pelihara mereka itu akan dikau. Ada hak dalam majlis ilmu itu, majlis zikir saat ni dia minta jauh daripada minta permintaan daripadamu, minta jauh daripada neraka. Maka firman Allah Ta'ala daripada apa meminta pelihara mereka itu. Dia minta berlindung daripada gapo. Dia tak si gapo. Maka sembah mereka itu, katanya malaikat, meminta peliharakan mereka itu daripada api neraka. Dia nak minta berlindung daripada api neraka. Duduk zikir, duduk gapo ni supaya api neraka tak kena di tubuh dia. Maka firman Allah Ta'ala, Tuhan kata lagi, adakah melihat mereka akan neraka?
Pok dia yang mari mengaji jauh-jauh, mari berzikir sungguh-sungguh, letih habis minyak motor, minyak kereta. Dia nampak kau dok neraka aku siapa takut ketemu. Kalau nampak neraka sudah petai hari lagi. Maka ibadat tidak menjadi ujian. Ibadat ni kita rasa payah kerana kita tidak nampak hasil dia. Kalau kita nampak syurga, rasa orang buat ibadat ni semesik. Orang tahajud 30 rakaat, 40 rakaat ni semesik. Apa? Dah, neraka nampak, syurga nampak. Jadi, hok payah lah ni. Kita rasa berat dalam kita nak taat Tuhan. Ni bab apa kita rasa berat? Kerana syurga kita tak nampak, neraka kita tak nampak. Jadi ujian lalu. Buat maksiat pun tak ada nampak neraka. Sudah. Nak tinggal jadi payah. Buat pahala pula. Rasa tak bersungguh sangat. Apa? Tak nampak syurga. Maka ujian ni payah sikit. Sebab itulah orang yang lepas ujian dunia ini, tempoh hidup atas muka dunia, dia akan sangat bahagia di akhirat. Kalau ada syurga, ada neraka, maka tak dipanggil ujian lah. Tujuan tak tunjuk sebagai ujian. Maka sembah mereka itu tiada melihat mereka, ya hai Tuhanku, tak tengok pun neraka. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, betapa lagi jika mereka melihat akan neraka. Kalau dia tengok setara tak tengok, setara tu dah. Kalau dia tengok tak tahu ya Rasul. Ya Allah ya Tuhanku. Qalu wa yastaghfirunaka fayaqulu ushhidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru fayaqulun fihim ya rabbi fulanun abdun khata'un wa innama marra bihim wa jalasa ma'ahum fayaqulu wa aidan huwa qad ghafartu lahu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sembah segala malaikat. Malaikat kata apa dia lagi? Ya, dan memohon ampun mereka itu akan dikau. Dia apa dia lagi di samping takut neraka, minta syurga. Dia minta maaf denganmu. Dia minta istighfar denganmu ya Allah ya Tuhanku. Maka firman-Nya Allah Ta'ala lagi, aku saksikan akan kamu, wahai malaikat, mu jadi saksi. Orang lain tak ada dah. Mu jadi saksi, wahai semua malaikat. Hok mari beribu-ribu, mari berapa majlis ilmu, tak tahu dalam satu-satu masa. Maka Tuhan kata, wahai malaikat, mu lah jadi saksinya. Jadi saksi ke apa? Bahawasanya telah aku ampuni bagi mereka. Aku maaf belaka. Mu jadi saksi, wahai malaikat. Kelebihan hadir dalam majlis ilmu, kelebihan hadir majlis zikir. Maka diampun dosa. Ya. Dan aku beri akan mereka bagai yang dipinta oleh mereka akan dia. Dia minta syurga, aku beri kepada dia. Dan aku peliharakan mereka daripada bagai yang memohon pelihara mereka itu akan daku. Dia minta jauh daripada neraka, aku beri belaka. Syurga dia nak, aku beri. Dia minta jauh daripada neraka, aku beri. Dia minta maaf dengan aku beri belaka. Maka sembah segala malaikat itu. Maka berkata ada malaikat kata, ada di dalam perhimpunan mereka ya Tuhan kami si fulan seorang hamba-Mu yang berbuat kesalahan, yakni berbuat maksiat akan dikau dan hanya senya lalu ia dengan mereka itu orang duk berzikir saat ni dan duduk ia berzikir serta mereka. Ada seorang tu ya Allah ya Tuhanku, seorang tu dia bukan mari majlis zikir pun, tak tahu lalu bila-bila singgah duduk lagu tu saja, bukan niat nak minta pahala, bukan niat nak jauh daripada neraka, bukan istighfar, duduk saja. Bukan kata berzikir sekali, bukan kata gapo ni kelebihan duduk dengan orang molek ni. Gapo dia Tuhan kata? Ni malaikat tanya. Tuhan buat malaikat tanya supaya kita tahu kelebihan majlis zikir bukan khas untuk orang berzikir saja.
Tupai duduk menyandar saja boleh pahala serupa dengan popok dia dah. Kalau berzikir sekali tak sedok kira lah. Khotab berzikir. Nah. Maka firman Allah Taala Tuhan kata apa? Dan ia pula telah aku ampuni baginya. Dia juga aku ampun juga. Dia saja tu pun hak bukan niat nak hadir majlis zikir, nak berzikir pun, hak tu pun saya ampun juga. Nah. Kerana mereka itu, siapa dia? Orang yang duk berzikir itu, satu kaum yang tiada dapat celaka dengan mereka itu oleh orang yang duduk dengan mereka itu. Kalau kita duduk dengan orang berzikir, insya-Allah hidup kita tidak celaka. Sekalipun kita tidak berzikir, maka kita dapat kelebihan dia. Sahabat dapat kelebihan jadi sahabat kerana bersaing dengan Rasulullah. Buatlah ibadat pecah pala pun tak dapat peringkat makam sahabat. Kerana apa? Rasulullah tak ada dah lah ni. Kelebihan duduk dengan orang hebat, jakit juga. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mursafi dalam kitabnya yang bernama Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik, Mukhtasar Risalah Kusyairiyah. Ringkasan daripada kitab Risalah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah ni oleh Al-Imam Abu Qasim Al-Kusyairi. Pengarah dia. Dia sebut senara ulama-ulama yang jadi wali. Yang dulu dia pernah jadi orang jahat. Pala perokok, bunuh orang, berzina, alung, diperahugu orang, minta pitih, gapo. Tiba-tiba jadi wali. Tiba-tiba. Bukan ambil masa setahun. Bukan ambil masa 2 tahun. Tiba-tiba jadi wali. Cerita pala peropok dengan ayat Quran sekali pakai jadi wali. Maka dalam kitab ni nak menyatakan kita ni kubas setara mana, tak putus lagi harapan dengan Tuhan. Dan nak jadi baik ni tak ambil masa pun. 1 detik kita boleh bertukar daripada jahat kepada baik. Bukan kata ni bukan ngaji pondok pun dia ni. Semata-mata dia Tuhan campur hidayah jadi wali dah. Hati jadi bersih, molek-molek. Ada seorang tu, dia buat ibadat tak ikhlas. Nak jadi pengerusi masjid dia kata. Buat lolok ibadat tu tiap-tiap hari mari. Tak ada orang cara. Tak ada orang cara. Dia nak suruh orang kata rajinnya awak balai usah jadi AJK masjid lah. Setahun dia buat kerja lagu tu tak ada orang cara. Akhir sekali satu malam dia tengah nak ibadat, Tuhan wi hidayah kepada dia. Dia kata bodohnya aku niat kepada manusia. Kalau aku niat ke Tuhan ke molek ibadat aku setahun saja sia-sia. Dia buat kerja tak ada faedah kata. Kalau aku niat kerana Tuhan banyak mana dah ibadat aku. Aku duk tunjuk kepada manusia purah sungguh. Tak tengok langsung aku duk berlakon gini. Walau tak cara tu email salah pakai gigi klik tak ada orang kata awak orang baru bagus nyomai tiap-tiap hari ko. Awak nak boleh latih ni jadi AJK ni misalnya. Tak ada cara setahun hamba dia buat kerja lagu tu. Walau lambat turun balasah lah tutup pintu lah berapa. Tak ada cara kata ai. Akhir sekali dia ibadat malam tu ikhlas molek. Betul ibadat. Pagi esok lepas subuh orang kata masjid kita ni tak ada orang cara. Deh. Lagu mana kita latih seorang lah cara masjid kita. Katanya tu email hamba perasan dah. Ada budak tu. Bagus dia. Setahun dah hamba duk perhati. Bagus ibadat dia. Dia tu malu pengen rasa. Dia nak nipu orang. Orang pandai kata molek pula. Apa? Semalam saja dia ikhlas. 360 lagi, 359 hari lagi tak ikhlas. Hari dia ikhlas pula Tuhan bui. Allah Rabbi malunya lah dengan Tuhan. Dia kata, selama kini hak tak ikhlas aku buat tu. Kadang-kadang gitulah kita dengan Tuhan. Nak merubah ke hati kita. Tu kitab Mukhtasar Risalah Kusyairiyah. Ia nakal ni dia petik daripada setengah orang yang arifin, orang yang kenal Tuhan.
bahawa kemuliaan zikir dan kemegahannya. Hebat ni, megah zikir ni. Dalah mulia, benda megah, benda mewah, benda gapo tu panggil kemegahan. Dan kelebihannya atas yang lain daripada segala ibadat itu, kerana berhimpun dalam zikir itu 35 perkara yang kepujian. 35 perkara kepujian dalam zikir berbanding ibadat lain. Oh, banyak benar. Lebih daripada ibadat lain. Ulaha imtisalul awamirillah liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pertama, gapo dia ke kelebihan zikir? Pertamanya iaitu menjunjung suruhan Allah Ta'ala. Tuhan suruh kita berzikir kerana firman Allah Ta'ala, hai segala mereka yang percaya akan Allah, beriman dengan Allah, sebutlah, Tuhan suruh uzkur, sebutlah oleh kamu akan Allah, akan sebutan yang banyak. Allah, 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 Allah. Sebut banyak. Banyak ni berapa? 100 banyak. 101 lebih banyak daripada 100. 500 banyak, tapi 505 banyak pada 500. Maka banyak ni tak tahu angka dia. 15 juta banyak, tapi kalau 16 juta banyak lagi. Sudah. Kali dia sebut banyak, dia tak sebut bilangnya. Maka banyak ni tak ada. Maka apabila Nabi sendiri tidak menghakkan, tidak royak kata berapa, banyak, maka berzikirlah banyak, tak ada istilah melampau. Seperti apabila Nabi kata perbanyakkan berselawat kepada hamba pada hari Jumaat ataupun malam-malam Jumaat. Maka jangan kita pandai-pandai kata 100 tu banyak dah. Janganlah lebih-lebih, takut jadi puja Nabi pula. Pandai kita pula. Nabi ada kata lagu tu kau. Nabi kata suruh banyak. Belomba lah kita. Hak ni 1 juta, hak ni 5 juta, hak ni 100 juta. Ngatik. Pitih nak banyak. Zikir tak sebanyak. Lagu mana kita? Dalam hati kata saya Tuhan. Oyak ke orang saya Nabi Muhammad. Tiba-tiba berzikir malah. Tiba-tiba berzikir malah. Dan ucap oleh kamu akan tasbih pada pagi dan petang. Pagi petang biar berzikir. So, as-saniyatu zikrullah iyyaka liqaulihi ta'ala uzkuruni azkurkum. Hak ni sedap sekali ni. Hak ni kalau orang berzikir pada dengan hak ni kelebihan dia. Gapo dia? Keduanya kelebihan hak 35 kelebihan zikir tu. Pertama, kita dapat turut perintah Tuhan suruh berzikir. Alhamdulillah dah. Ada orang pitih banyak tapi tak boleh berzikir. Kita tak ada pitih, Tuhan izin berzikir. Oh, kelebihan. Kedua, menyebut Allah akan dikau. Mu sebut Tuhan, aku sebut pula namamu. Kata Tuhan kata, sebut oleh kamu akan daku, nescaya aku sebut akan kamu. Allah Rabbi. Kita sebut nama Tuhan depan saing kita. Ingat Tuhan weh. Kita sebut kepada saing kita. Maka Tuhan sebut nama kita di hadapan malaikat hak mulia-mulia. Si Fulan bin Fulan berzikir nama hamba. Sebut nama kita jelas. Nama Semek bin Semek, Segi bin Pak Segi. Oh, sebut jelas, sebut jelas. Tidakkah Tuhan sebut nama kita tu jadi satu kebanggaan dah. Supaya balasan dah kepada zikir kita. Kita berzikir setara mana sangat, Tuhan sebut nama kita. Kalau kita agak agung lah ni duk tengah buah kedai kopi, dia sebut nama kita. Allah, kawan tu bin Fulan bin Fulan. Tidakkah jadi bangga kita. Maka berzikir ni ingat Tuhan sebut nama kita. Setara mana kita sebut Tuhan banyak, Tuhan sebut setara tu. As-salisatu ridallahu ta'ala bizalik. Ketiga kelebihan zikir, redha Allah Ta'ala demikian itu. Tuhan suka kalau kita berzikir. Tuhan redha, Tuhan kenal. Allah, kita kalau mak kita kata sapu atas belakang kita duduk tengah makan nasi pagi. Mek saya sungguh kok mu ni, mek redha kok mu. Oh, kita makan nasi seruh sinar putih mata, cak punga. Apa?
Tu orang tua kita baru kata Allah mek kena sungguh kat mu ni. Tapi apabila Tuhan redha kepada kita tak ada menapu-napu gitu. Cuma lah ni tak dengar. Tak dengar jelas kata. Hak Nabi Muhammad royak jelas dah. Tetapi kita sendiri tak dengar lagi. Kalau dengar suara kau lagu mana, malaikat kau suara mari lepas ni cumik kita. Oh Tuhan royak kata geger atas langit nama demo kata. Duk sebut nama. Lepas tu Tuhan kata Tuhan redha kat mu. Rebah beleping-ping. Pakai selepon. Pakai tak boleh nak kecek makan nasi pun biar pakai kenyai dah hari ni. Sebab apa? Oh, malaikat mari cuik kat hamba royak kata Tuhan redha kat hamba. Oh, tak ada apa. Tak makan nasi pun tak apa. Tapi lo ni tak ada lagu tu. Payah belaka kita nak buat baik jadi ujian, nak buat jahat jadi ujian. Sebab barang tak nampak. Kerana apa? Kerana hak ni nak uji iman kita. Maka akhirat kita boleh nampak belaka benda tu bukan lagi ujian, bukan lagi gapo. Kiamat kita boleh nampak, syurga kita boleh nampak, neraka kita boleh nampak. Pada masa hari akhirat jadi yakin belaka. Orang kafir pun yakin kepada syurga, orang kafir pun yakin kepada neraka. Pada masa tu ada ujian. Tak ada dah tu yang kata muka depan mata siapa dia tak yakin. Aku nak uji atas muka dunia. Pesuruh aku. Orang aku mari royak kata syurga ada, percaya ke tak? Aku nak tu sebenarnya. Kalau yakin ni, dia depan mata siapa dia tak yakin. Malaikat nampak cokoh-cokoh Allah siapa dia tak yakin. Oh tu bukan ujian. Aku nak iman. Bukan nak yakin. Ar-rabi'atu, yang keempat, ta'zimullahi ta'ala wa ijlaluh fi qalbika inda zikrika iyyahu. Keempatnya, kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut engkau akan dia, akan Allah Ta'ala. Ketika kita sebut nama Tuhan tu, kita membesarkan Tuhan. Maka tu juga nikmat, tu juga kelebihan. Dalam ibadat zikir ni sebut nama Tuhan sambil membesarkan. Sebab itulah kalimah Allah tu kita baca Allah. Ya sebenarnya la bagi atas baca Allah, benar. Allah. Allah. Tapi tak ada orang dengar la ilaha illallah. Allah. Tak ada orang sebut gitu. Bapa baca Allah. Sebab khas dia nama Tuhan mesti baca dalam keadaan kembar pipi, besar pipi, Allah. Takzim ke dia kalimah tu sehingga jangan dipipiskan, jangan dilipiskan, baca tebal sikit. Barulah nampak membesarkan cara dia. Wala zikrullahi akbar. Gapo dia ayat Quran kata? Sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar daripada ibadat yang lain. Wala zikrullahi akbar. Ayat Quran ni dia kecek bab sembahyang khusyuk. Ayat Quran ni kecek mengenai sembahyang khusyuk. Lepas pada kecek sembahyang khusyuk, maka tu bi ayat ni wala zikrullahi akbar. Zikir Allah lebih besar daripada sembahyang khusyuk saat ni. Sembahyang khusyuk tu besar dah, tetapi zikir tu lebih besar lagi. Wala zikrullahi akbar. Zikir Allah lebih besar. Lebih besar berbanding, mesti ada bandingnya dia. Kalau kita kecek saat ni lah, kecek mengenai sembahyang khusyuk saat ni. Al-khamisatu, yang kelima, syughlu jawarihika fi ta'atillah. Yang kelima, kelebihan zikirnya masyghul segala anggotamu, yakni sibuk segala anggotamu dalam taat akan Allah. Apabila kita berzikir, molek kita gerak ke seluruh anggota kita buat nampak sibuk sikit. Kalau zikir gini, Allah 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 Allah, mulut yang nampak sibuk. Ni kalau boleh mengatik lah. Biar nampak ke kaluk ke, biar nampak sibuk seluruh anggota. Sebab apa? Orang-orang tariqah yang menggatik dengan seluruh anggota. Ni, gini lagi.
Hok pegang ada pegang sebeh wak gini. Nak suruh gerak ya. Nak suruh apa? Biar boleh pahala tangan zikir tu biar kena pas tangan panggil. Bangun cacah nak suruh gerak biar kaki biar gerak, biar zikir jangan duk mulut saja. Tuhan kata orang yang zikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, biar kena semua anggota jawarih. Nah, kalau berzikir la ilaha illallah boleh mulut lah. Hati ya, mulut hati, mulut hati, mulut hati. Patangnya duk sebek buat kau dia. Ambil sebek, gerak. Nah, gerak. Bangun cacah pula, gerak. Boleh pahala seluruh anggota. As-sadisatu wallahu a'lam.